So malam ni kita akan sembang tentang Maghrib Ridwan. Waalaikumsalam. Okay, kita nak sembang tentang seni tafakur ataupun meditasi. Merupakan satu seni yang orang kata yang kuno jugalah, boleh tegang kuno juga. Tapi telah dimodernkan dengan istilah sebagai meditasi. Okay. Bagi orang-orang pesilat sebenarnya, tafakur merupakan satu elemen yang penting jugalah, penting untuk nak upgrade dia punya ilmu kebatinan. Okey, itu antara satu cara lah. Okay. Dia ada rahsia dia macam mana boleh munculnya ilmu hikmah, ilmu kebatinan, menggunakan seni tafakur ini. Okey, Muhammad Amin. Waalaikumsalam Muhammad. Jadi kita akan bincang dulu sikit tentang dia punya definisinya. Okay. Apa yang dimaksudkan dengan tafakur itu ataupun meditasi. Okay, dan istilah universal ialah meditasi. Kalau istilah Melayu ni ialah seni tafakur sebenarnya. Okay, so meditasi ini merupakan satu latihan iaitu kita memerlukan fokus ataupun penumpuan. Okay. Pertama, dia mesti melibatkan fokus. Yang kedua, dia mesti melibatkan dengan kawalan pernafasan. So, fokus dan kawalan pernafasan digabungkan, maka dia akan mengaktifkan kita punya deria kita. Okay? Dan akhirnya kita akan rasa dalaman kita. Kita akan rasa emosi kita akan berubah. Itu maksud dia. Okay? Maksudnya kita kena kawal pernafasan di samping kita fokus pada satu perkara pada masa yang sama. Dan sebenarnya meditasi ini merupakan kita nak mergekan kita punya akal pemikiran dan juga kita punya hati kita. Okay, dua perkara tu mesti di-merge ataupun digabungkan serentak. Okay. Kita biasanya tahu tentang otak ini boleh berfikir. Tapi kita lupa satu perkara lagi, iaitu hati juga boleh digunakan untuk berfikir sebenarnya. Okay? Hati pun ada juga kemampuan untuk berfikir. So kita kena gabungkan hati dan juga akal. Bila gabungkan, dia akan menghasilkan satu kekuatan yang amat luar biasa. Okay? Kalau masih ingat lagi tentang minggu lepas, cikgu ada bincang tentang macam mana nak upgrade ataupun nak menyalakan potensi diri kita. Iaitu cikgu cerita tentang fire. Okay. Fire ni lah, kita ulang balik, tentang physical, intellectual, rohani dan emosi. 4 unsur yang kita kena gabungkan sebenarnya. Bukan hanya emosi dan akal, tapi nak best lagi kita kena gabungkan physical, intelektual kita ataupun minda kita, kemudian rohani dan emosi.
Bila empat-empat tu dapat digabungkan serentak, insya-Allah kita akan dapat memaksimumkan penggunaan, memaksimumkan kita punya potensi diri kita. Okay. Dan untuk apa kita kena memaksimumkan potensi diri kita? Okay. Kita nak maksimumkan supaya kita nak gunakan untuk kehidupan kita. Bila kita dah sinkronis empat perkara ini, kita boleh gunakan untuk upgrade kualiti kehidupan kita. Contohnya, kita boleh set kita punya mind programming kita. Kita boleh programkan minda kita. Okay. Program minda biasanya untuk dapatkan kesejahteraan, kebahagiaan, okay. Nak betulkan emosi kita, untuk belajar, okay. Untuk nak pengaruh minda orang, itu kita gunakan benda-benda tu. Okay. 4 perkara ni. So kita kena gabungkan empat-empat. So cara nak menggabungkan empat-empat ini ialah melalui seni tafakur ini ataupun meditasi. Okey, yang mana kalau kita tengok sejarah Islam, sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu di Gua Hira, apa yang baginda buat di sana? Apa yang baginda buat di sana? Okey. Itu satu persoalan. Apa yang Rasulullah buat sebelum dia terima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita tengok juga dalam Quran, banyak ayat-ayat yang Allah menyuruh kita supaya kita berfikir. Okay, berfikir tentang macam-macam, tentang utamanya tentang apa yang Allah jadikan di alam semesta ini. Okay, itu apa yang Allah jadikan alam semesta ini. Itu Allah suruh kita berfikir. Okay, adakah kamu tak memikirkan macam-macam kan? So sebenarnya bila kita berfikir, kita akan mengaktifkan bahagian prefrontal cortex kita, okay, ataupun PRC, okay, prefrontal cortex sini. Okay. Bila kita berfikir ataupun kita ditanya satu soalan, maka otak sini dia akan mula bergerak untuk mendapatkan jawapan. Sebab itulah kalau kita baca Quran dan kalau kita faham maksudnya, bila sampai ayat-ayat Allah menyuruh kita berfikir, okay, melihat Allah punya kebesaran, automatik kalau kita faham, otak ni akan terus menjalankan kerja dia. Okay, dia akan cuba untuk sinkroniskan. Sebab tu baca Quran kena faham. Kan kita kena baca juga dia punya makna ataupun terjemahan Quran supaya kita dapat otak kita sentiasa di-upgradekan, sentiasa berfungsi, sentiasa berkembang sel-sel tersebut. Maksudnya bila kita berfikir, sel otak akan mula berkembang. So akan menghasilkan kita punya intelektual akan semakin berkembang. Jadi kalau kita punya sel otak ni sentiasa berkembang, insya-Allah kita akan dijauhi daripada penyakit-penyakit nyanyuk ataupun macam Alzheimer dan sebagainya. Okay? So kita nak bincang hari ini tentang bagaimana kita nak sinkroniskan 4 perkara, iaitu fizikal, intelektual, rohani dan emosi kita. Bila 4 ni digabungkan, diselaraskan, dia akan menghasilkan satu yang amat luar biasa untuk kita gunakan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Okey . So, kita tengok macam mana kita nak gabungkan kita punya fizikal, kita punya intelektual, rohani dan emosi. Jadi sebelum kita nak mulakan meditasi ini, kita kena tahu dia punya maksud kan. Maksud dari konsep ialah kita melakukan memberikan penumpuan ataupun fokus dan juga disertai dengan kawalan pernafasan. So ada fokus dan ada kawalan nafas, barulah dia akan dapat menghasilkan meditasi. Yang mana meditasi itu fokus kita ialah untuk mencapai tahap gelombang alfa dalam kita punya minda kita. Okay, gelombang alfa. Gelombang alfa ni dia punya gelombang dia 8 ke 13.9 Hz. Gelombang alfa dia dah dalam keadaan bersantai. Okay. Itu alfa ni dia keadaan bersantai ataupun semasa kita tidur. Kita nak hampir tidur, kita dah mamai lah, tengah mamai. Okay. Kalau keadaan sekarang ini kita tengah sedar, tengah aktif, itu dipanggil gelombang beta.
Okay, 14 ke 30 Hz dia punya gelombangnya. So beta ni dia banyak berfikir, banyak menganalisa, banyak gunakan logik akal dan sebagainya. Okay. Jadi kita kena reducekan daripada beta kepada alpha. Okay. Salah satu caranya ialah kita bermeditasi. Okay. Tu dia punya apa kita nak sembang malam ini. Macam mana kita nak buat. So kenapa? Kenapa kita nak bermeditasi? Okay. Sebenarnya kita cuba, bila kita bermeditasi, kita cuba untuk menyelami kita punya kekuatan minda kita. Kita nak utilize kita punya mind power kita ni. Kita cuba menyelami kekuatan minda. Sebab apa? Sebab kekuatan minda ini dapat mengubah kita punya cara berfikir kita. Okay? Dapat mengubah cara berfikir kita. Dan juga bila ubah cara berfikir, dia akan ubah kita punya tingkah laku ataupun tindakan kita. Yang kita lakukan dalam kehidupan kita lah. Maknanya bila kita dapat mengubah kita ini corak pemikiran, tindakan kita akan berubah. Bila tindakan kita berubah, maknanya kita sedang menuju ke arah kecemerlangan dalam kehidupan kita. Okay, tu dia. So bolehlah share dulu, share video cikgu ni. InsyaAllah dapat memberi apa yang lain lah. So kita nak menyanyi kita punya mind power ni. Keupayaan minda kita nak maksimumkan kegunaannya. Supaya kita nak ubah. So bila kita dah faham tentang cara untuk nak masuk ke minda bawah sedar, kita akan program minda kita ini. Supaya dia lebih best lagi. InsyaAllah. Okay. Sekarang ni isu tentang meditasi ni. Banyak kita dengar. Terutama bila dah banyak program-program yang melibatkan meditasi macam ASQ dan sebagainya. So ada pendapat mengatakan meditasi ni tak boleh, haram, okay, menyerupai macam yoga dan sebagainya. So kita kena faham lah macam mana meditasi yang dalam Islam punya dan macam mana meditasi yang yoga punya. Okay. Dah tentulah ada perbezaannya. Kita ada perbezaannya. So kita, okay, secara logiknya Allah mengarahkan kita supaya menggunakan akal kita ini, minda kita ini, otak kita ini, supaya kita sentiasa berfikir tentang kejadian alam semesta. Memikirkan tentang kejadian alam supaya kita dapat melihat Allah punya kebesaran yang dizahirkan manusia alam ini. Okay. Itu dipanggil sebagai mengisbatkan perbuatan, mengisbatkan af'al Allah, mengisbatkan asma Allah, mengisbatkan sifat Allah ke dalam alam ini. Bila nampak alam ini, kita nampak Allah punya kebesaran. Itu mengisbatkan. Okay. Dan Allah mengarahkan juga untuk mengingati Allah, kita kena guna lidah dan juga hati. Okay. Itu dalam Quran kata kan. Minda untuk berfikir, dan untuk berzikir kepada Allah Ta'ala, kita gunakan lidah, mulut kita ataupun lidah kita dan juga hati kita. So hati lidah untuk mengingati Allah Ta'ala, berzikir kepada Allah Ta'ala. Manakala minda untuk berfikir tentang kebesaran ilahi. So contohnya, minda ni guna dia untuk berfikir dan untuk menggambarkan sesuatu. Okay, apa yang hati cakap, apa yang mulut cakap, minda ni akan membayangkan. Dia akan membayangkan ataupun menggambarkan berdasarkan kepada apa yang telah ada. Input yang telah ada dalam minda dia. Contoh. Okay. Kalau minggu lepas pun kita dah bincang bab ni. Minggu lepas kita dah bincang bab ni. Contohnya, kalau saya kata makanan. So, automatik. Kita punya prefrontal cortex ni akan bekerja. Dia akan membayangkan makanan tu apa. So, kalau kita suka makan mi, maka tergambarlah mi dalam kita yang berpemikiran. Kalau kita suka makan burger, tergambarlah burger. Okey? Kalau kita sebut pantai, automatik dia akan membayangkan pantai. Okey? Pantai, lautan dia nampaknya lautan yang biru warnanya. Okey, dengan ombak, nampak pokok kelapa bergoyang-goyang tiup angin, nampak kemerahan orang di pantai. Okey, bila sebut kereta, minda akan bayangkan kereta.
Apa yang terbayang, kereta apa yang kita minat, kereta apa yang kita suka, kereta apa kita boleh fokus. Okay? Kalau kita minat kereta, kita minat Alphard, terbayang Alphard, dia sebut kereta, dia nampak Alphard terus. Sebab dia telah dimasukkan input tersebut. Okay? Kalau sebut duit, apa yang terbayangkan? Terbayanglah duit. Kita bayang berapa ringgit? RM1, RM2, RM5, RM10, RM20, RM50, RM100. Okay? Kalau kita terbayang RM100, maknanya kita memang otak kita ni sentiasa ingat duit lah. Nampak bayangan duit banyak. Kalau kita terbayang RM1, maknanya kita punya tahap pemikiran kita RM1 lah. Itu dia punya tamsilannya. Okay? So bila kita niat, dia otomatik akan membayangkan yang ini. Tetapi bila kita sebut Allah, apakah yang akan minda bayangkan? Okay? Nampak? Bila sebut Allah, dia nak bayangkan apa? Kalau dia bayangkan kalimah alif, lam, ha, itu hanyalah kalimah. Itu hanyalah tulisan. Okay? Bukannya Allah, bukannya zat Allah. Sebab zat Allah tak boleh nak digambarkan. So bila sebut Allah, bila zikir dalam hati sebut Allah ataupun Ar-Rahman, Ar-Rahim, otomatik kita cuba mengosongkan minda kita. Sebab apa itu kosong minda? Sebab kita nak dapatkan, nak rasa, nak menghati dia punya kebesaran sebutan tersebut. Nak rasa dia punya kesedapan sebutan tersebut. Okay, bila sebut Allah, kita akan pada mati, kita akan menggambarkan dia punya, kita menggambarkan Allah punya kebesarannya. Mulalah kita berfikir. Okay, sebut Allah, kita akan fikir Allah punya kebesaran. Contohnya, kita akan berfikir tentang macam manalah alam ini dijadikan, macam mana langit dijadikan, macam mana matahari dijadikan. Okay, itulah. So, bila meditasi Islam ni, dia tetap walaupun duduk diam, walaupun fokus, walaupun kawan nafas, tapi hati kita terus mengucapkan kalimah Allah, Allah, Allah. Itu bezanya kita dengan meditasi lain. Meditasi yang yoga ni ke, yang India punya ke, yang Buddha punya ke, yang Sholi punya ke, dia style lain pula. Okay? Dia menggambarkan dia punya ketuhanan lah, dia punya cahaya, nur dia lah. Nur itu digambar sebagai Tuhan dia lah. Dengan sebutan zikir dia sendiri punya zikir lah kan. Itu jangan ikutlah. Dan Islam ada cara takafur. Tafakur. Tapi hari ni kita bab umum tu. Okay? Bab umum tentang, nak detail kita dalam webinar nanti. Okay, so dapat ya. So bila kita bermeditasi, kita nak rehatkan otak kita yang sebenarnya. Okay? Sebab apa nak rehatkan otak? Sebab kita nak turunkan gelombang beta kepada alfa. Bersantai. Dalam masa yang sama juga, kita nak synchronize hati kita ini. So hati kita ni kena disynchronize dengan akal. So akal kena betakan dia. Kena beta pula. Kena alfakan dia. Turunkan gelombang alfa. Emosi kena rasa damai. So kedamaian campur dengan ketenangan. Okey. Itu emosi dan juga intelektual. Bagaimana dengan rohani kita? Rohani kita disusuli dengan zikir pada Allah. Okey. Bagaimana fizikal kita? So fizikal kita, masa kita bermeditasi, kita duduk tegak. Bila tegak, kita akan luruskan tulang belakang kita. So untuk melancarkan kita punya pernafasan, tegakkan tulang belakang. Okay. Lepas tu hati berzikir pada Allah Ta'ala. Emosi kena ditenangkan, damaikan. Pemikiran kena dilapangkan. So nampak tak? Mana tubuh direhatkan. Hati zikir pada Allah Ta'ala. Otomatik bila hati zikir, akan rasa ketenangan dan kedamaian. So bila alfa ni, minda kita alfa, dia akan jadi tahap lapang. So bila gabungan semua benda ni, pemikiran lapang, hati tenang dan damai, fizikal direhatkan, baru dapat dikatakan betul-betul meditasi. Tafakur yang sebenarnya. So masa itulah kita boleh masukkan program-program minda, program-program emosi untuk kita nak capai apa dia. Okay? Itu set otak lah dipanggil mind setting kita. So syarat pertama, okay, sebelum kita nak bermeditasi, dah tentu kita kena betulkan ataupun buat persiapan fizikal kita. Okay?
exercise sikit, bagi regang-regang sikit, regangan dan sebagainya, tulang belakang diluruskan. Okay. Kemudian kita suli sebelum kita berzikir kepada Allah, kita macam biasa cikgu ajar dulu, kita letak tangan di dada kita. Okay. Kemudian kita kena bacalah Al-Fatihah untuk diri kita. Okay. Letakkan tangan kat dada kita, baca Al-Fatihah untuk diri kita. Kita hadiahkan Fatihah untuk diri kita. Sebab kita ni jarang kita sedekah Fatihah untuk diri kita ni. Bila kita biasa sedekah Fatihah, kita menghargai diri kita ini. Kita hargai diri kita, kita hargai kewujudan kita ni, kewujudan kita dalam alam ini. Okey. Kemudian kita akan mula dengan kawalan minda. Kan, kawalan minda kita mana dia? Cara nak kawal minda kita, nak reduce beta ke alpha. Satu cara ialah kita kena mengawal pernafasan. Okey. Okey, Nahazian Sufyan, waalaikumsalam. Okey, dapat Okay, so itu dia punya konsep dia. So cikgu ambil semula. Cara nak meditasi yang dapat dia punya impact yang tinggi. First, kita kena ready kita punya fizikal dulu. Iaitu kita kena duduk tegak. Okey, tegak supaya kita nak betulkan tulang belakang kita. Yang kedua, baca Fatihah untuk diri kita dulu. Itu melibatkan rohani. Okey. Kemudian kita kena kawal nafas kita supaya kita nak reducekan gelombang beta ke alfa. Okey. Dan yang akhir kita kena ada niat emosi kita. So apa niat kita? So kalau kita nak bermeditasi, kita niatlah. Sebentar lagi aku akan berada keadaan yang tenang, aman dan damai. Aku ingin merehatkan jasadku, merehatkan emosiku, merehatkan minda aku. Ini meditasi biasa. Mana kita just nak relaxkan minda kita. Ya. Dia ada banyak peringkat. Ada satu peringkat first adalah untuk nak rehatkan minda kita, rehatkan emosi kita, rehatkan jasad kita. Bila dah mahir tu, kita akan buat pada program minda pula. Macam mana kita nak set, nak masukkan bayangan minda dalam minda kita ni supaya terjadi. Apa yang ada dekat sini boleh dinyatakan, boleh dicapai di alam nyata. Apa yang tergambar dekat sini boleh dinyatakan di alam nyata, insya-Allah. Okey, baring pun boleh, tak ada masalah. So, banyak kaedah sebenarnya. Yang kaedah yang cikgu nak ajar ni duduk atas kursi pun boleh. Okey, ada kaedah baring, ada kaedah duduk bersila. Okey, banyak kaedah sebenarnya. Banyak nak tahu kaedah tu kena join lah kursus, kena join webinar juga, webinar tentang meditasi ni. Kita akan kupas mendalam dan sampai kita akan ajar cara nak buat program minda. Ingat ya, bila kita bermeditasi, kita akan reducekan gelombang otak daripada beta ke alfa. So sebenarnya bila masuk alfa, dia akan memudahkan ataupun mempercepatkan penyembuhan penyakit kita. Okay, sebab dalam kita punya minda ni, dalam otak kita ni ada satu hormon, lupa nama mana, hormon tu dia adalah merupakan natural painkiller. Okay, hormon tu dia boleh mengubat penyakit kita cara semula jadi. So kita kena berada keadaan alfa, baru dia akan keluar, tambah kita dengan niat kita. Okay, so kat sini kita membayangkan kita sihat. Bayangkan badan kita ni cergas, sihat, bertenaga. Hati berniat, aku sihat, aku cergas, aku bertenaga. Okay. So hormon tu akan dikeluarkan untuk sebagai natural painkiller. Dia akan reducekan. Okay. Dan orang yang berada dekat dalam minda bawah sedar ataupun keadaan alfa ini, proses penyembuhan dia cepat. 10 kali cepat daripada proses biasa. Tu kena tahulah, mana kena menguasai seni meditasi dulu, barulah boleh cerita bab macam mana kita nak gunakan kemampuan kita yang sebenarnya untuk upgrade kualiti kehidupan kita. Okay. Kata upgrade ni dah tentu kita akan upgrade segi kebahagiaan, ketenangan, kedamaian. Bukan upgrade duit. Duit tu cara lain. Ada juga cara dapat duit tapi cara lain. Kita ceritakan ni untuk mencapai ketenangan, kedamaian kita punya emosi, minda dan juga intelektual kita. Okey, ada soalan cakap ni nak tanya tentang kita punya sembang-sembang. Okey. Kalau ada soalan sila nyatakan dalam ruangan komen
Nak tanya apa sebelum kita teruskan lagi? Okay. Dan boleh juga share cikgu punya live ni, share pada masing-masing punya Facebook. Okay. InsyaAllah dengan benda ni dapat memberikan manfaat pada yang lain. Fairuz Harun, waalaikumsalam. Okay. Kita sharekan, mana kita kembangkan ilmu ini. Cikgu menyampaikan ilmu, okay. Yang korang mendengar ilmu dah sampaikan juga. So, siapa yang menyampaikan ilmu pun ada bahagiannya. Okay. Kalau ilmu dah bagi manfaat, dapatlah dia punya kebaikan insya-Allah. Okey ya. Ada soalan tak tanya tentang macam mana? Sebelum kita nak buat, kita akan buat praktikal sikit kot. Okay, kita akan praktikal macam mana anak ni. Yang lepas cikgu dah ajar kan sebelum ni, cikgu dah ajar tentang macam mana meditasi kiraan nombor. Okay, just pejam mata, kan, rehatkan badan, pejam mata, buat kiraan 1 sampai ke 100, itu reduce 100 ke 1. Okay, itu dah buat. Tak tahu kalau ada yang ulang balik kan. Itu senang kan, mana dia just tegak, ulang balik ini kaedah meditasi nombor. Okay, itu yang paling basic. Okay, paling basic adalah meditasi nombor. Okay, iaitu kita duduk tegak ke tangan belakang. Itu kaedah dia, first ke belakang. Selain pada kita start dengan Fatihah je lah. Tangan kat dada, baca Fatihah untuk diri kita. Untuk tenangkan kita punya emosi, tenangkan kita punya kerohanian. Okay, kemudian tegak tangan belakang. Pandang hidung. Tengok hidung, pejam mata. Senang, tengok hidung, pejam mata. Pejam, jangan terlampau kejap. Just letak mata tu tutup je. Jangan kita nak pejam sekuat hati. Itu nanti dia akan jadi beta pula. Dia akan jadi macam kita tension. Okay? So kita just pejam mata sikit. Tengok hidung, pejam mata. Mulut dibuka sedikit. Sebab kalau tutup mulut ni dia akan jadi tension juga. So kita buka mulut. So pernafasan kita, tarik nafas guna hidung, lepas guna mulut. Okay, just tarik nafas. Lepas. Okay. Tarik nafas, lepas. So, bila kita tarik nafas lepas buat 2-3 kali, kita mula dengan kiraan. 1, 2, 3, 4, 5. Macam itulah. Sampai ke 100. Kemudian 100 kita kurangkan, turunkan 99, 98, 97, 96 sampailah ke angka 3, 2, 1 dan buka mata. Itu kita dah buat 2 minggu lepas. Dah 2 sesi kita buat dah. Dalam sesi minda dan sesi selahkan potensi diri kita. Okay, dah buat benda ni. So malam ni kita upgrade sikit lah. Okay, kita upgrade sikit. So kita upgrade kali ini. Bernafas, kita fokus. Meditasi dia melibatkan fokus. So kita fokus kepada nafas yang masuk. Kemudian tahan seketika. Dan lepaskan nafas itu. Okay, tarik nafas perlahan-lahan, gunakan hidung. Slow. Kalau boleh, bila tarik nafas, bukan tarik nafas badan itu bergerak. Tarik nafas je slow. Okay, tahan. Dan lepas. Buka mulut, lepas. Ini peringkat yang kedua. Peringkat pertama, meditasi pakai nombor. Peringkat kedua, meditasi fokus kepada nafas yang masuk, tahan seketika dan lepas. Okey ya? Boleh kita nak buat? Kita buat latihan kejap. Kalau rasa nak buat ataupun dah ready, tulis saya dah ready. Okay, kita buat sama-sama. Ni ajar pasal benda ni kena dapatkan skill dia kan. Kalau nak buat lepas ni takut tak tahu pula, terlupa. So kita buat sama-sama. Okey. So siapa dah ready, tulis saya dah ready. So cikgu akan bantu. Kita akan tarik nafas 5 kiraan. Tahan 3 kiraan. Lepas kita buat dalam 6 ke 7 lah. Okey, so cikgu kira ya. Korang buat. Okey. So korang fokus hanya kepada nafas tadi. So tarik nafas sepelahan yang boleh.
Tahan seketika dan lepas seperlahan yang boleh. Lagi perlahan, lagi best sebenarnya. Kita buat 5, 3, 7. 5 tarik nafas, 3 tahan dan juga 7 dilepaskan. Okey, keadaan ready. Macam biasa, first tangan kanan letak di tengah-tengah dada kita. Baca Al-Fatihah untuk diri kita. Okey, kita mulakan. Al-Fatihah. Kemudian lepas tu ikut cikgu beri arahan, just buat ya. Lepas tangan letak kat dada, lepas Al-Fatihah, pandang hidung, pejam mata, terus bernafas perlahan-lahan. Ikut kiraan cikgu ya. Okey, buat baca Fatihah dulu. Okey, relax. Pejamkan mata perlahan-lahan. Dan mulakan tarikkan nafas seperlahan yang boleh. Kiraan 1, 2, 3, 4, 5. Tahan nafas seketika. Dan lepaskan nafas kembali. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax. Ulang, tarik nafas perlahan. 1, 2, 3, 4, 5. Tahan nafas seketika. Dan lepaskan nafas kembali perlahan-lahan. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tarik nafas perlahan-lahan. 1, 2, 3, 4, 5. Tahan nafas seketika. Dan lepaskan nafas kembali perlahan-lahan. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Teruskan perlahan-lahan. Tarik nafas masa sendiri. Tarik, tahan dan lepas. Sambil fokus kepada nafas. Rasakan nafas yang masuk. Okay, rasakan nafas yang masuk ke tubuh badan kita. Dan niatkan. Kita proses untuk niat pula. Niatkan setiap kali nafas dimasukkan. Setiap kali nafas ditarik masuk, tubuhku terasa semakin bertenaga. Okey, niatkan ya. Tarik nafas, tubuhku terasa semakin cergas dan bertenaga. Dan bila lepaskan nafas, niatkan. Setiap kali nafas dikeluarkan segala masalahku, segala penyakitku, segala keburukanku. Dikeluarkan bersama nafas ini. Teruskan tarik nafas perlahan-lahan, niat. Setiap kali nafas ditarik masuk, tubuh semakin segar, bertenaga, semakin cergas, semakin kuat. Rasakan. Tahan nafas, rasakan tenaga semakin menguasai diri, semakin bersemangat, semakin cergas. Lepaskan nafas perlahan-lahan. Dengan niatkan keluar segala masalah, keluar segala penyakit, keluar segala kerunsingan, keluar segala perkara-perkara negatif, keluar segala keburukan diriku. Dan rasakan setiap kali nafas dikeluarkan, semakin tenang, semakin damai, semakin rileks. Semakin tenang, damai dan rileks. Tetap pejamkan mata. Tarik nafas seperlahan yang boleh. Tarik nafas perlahan-lahan. Rasakan tubuh semakin bertenaga, semakin sihat, semakin cergas. Bila nafas ditahan, rasakan tubuh semakin bersemangat.
Dan lepaskan nafas perlahan-lahan. Rasakan hilang segala kerunsingan, penyakit dikeluarkan bagaikan asap hitam. Okay, bayangkan asap hitam keluar dari tubuh badan itu, bersama dengan nafas keluar asap-asap hitam, itulah segala kerunsingan, segala masalah, ya, segala yang negatif, segala keburukan kita dikeluarkan. Bila keluar segala negatif, rasakan semakin tenang, semakin damai, semakin rileks. Emosi semakin tenang dan semakin damai. Rasa dan hayatilah keadaan ketika ini. Menenangkan, mendamaikan, tubuh semakin direhatkan. Tubuh terasa direhatkan, namun terasa cergas dan bertenaga. Setiap kali lepaskan nafas, keluarkan segala keburukan, bagaikan asap hitam dikeluarkan bersama nafas itu. Dan setiap kali nafas itu dikeluarkan, semakin lama semakin terasa tenang, damai dan semakin damai. Semakin damai, semakin damai. Hayatilah kedamaian dan ketenangan ini. Bersyukurlah pada Allah Ta'ala di atas kedamaian dan ketenangan yang kita rasakan ketika ini. Tarik nafas dengan kalimah Allah, 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 Allah. Tahan seketika. Lepaskan nafas dengan kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Tarik nafas dengan kalimah Allah, Allah, Allah. Tahan seketika. Rasakan tubuh semakin bertenaga, semakin cergas, semakin sihat. Lepaskan nafas dengan kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Tarik nafas sekali lagi dengan kalimah Allah, 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 Allah. Tahan nafas dan hayatilah tubuh yang semakin cergas bertenaga ini. Dan lepaskan nafas dengan kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Rasakan tubuh semakin rileks, emosi semakin tenang, semakin damai, fikiran semakin lapang. Okay, bila buka mata, niatkan setelah aku buka mata, aku akan rasakan ketenangan dan kedamaian. Buka mata perlahan dan hayatilah ketenangan, kedamaian, kelapangan pada minda. Okey. Okay, gosok tapak tangan. Sambil selawat 3 kali. Itu sapu kat muka. Saya letak kat tangan muka sapu. Okay. Feel dia punya energy, feel dia punya vibration, feel dia punya rasa tu. Okey. Kemudian cuba komen apa yang korang rasakan. Okey. Ini meditasi fokus pada nafas je. Cuma cikgu masukkan dengan sedikit saranan-saranan yang kita kena buat setiap kali bermeditasi. Okay, semata komen komen. So cikgu cakap lah. So bila kita fokus senang, bila tarik nafas, kita niatkan setiap kali tarikan nafas, kita semakin sihat, semakin bertenaga, semakin sihat, semakin kemas, semakin cergas, itulah yang positif. Okay. Bila lepaskan tenaga, lepaskan nafas, kita niatkan keluar segala yang negatif. Penyakit, kita punya kemurungan, kita punya keresahan. Dan best lagi, kita bayangkan bila nafas tu keluar kat mulut kita, macam kita keluarkan asap. Asap tu ialah penyakit kita, keluarkan. Dan bila keluar, kita last kali kita rasa semakin sihat, semakin damai. Kita just rasa je.
Okay? Sebab apa main kat sini? Ini kena mainkan, membayangkan dan hati kena merasai. So, minda kerja dia membayangkan, hati kena merasai. Okay, relax. Okay, Fairuz, sendawa. Kemungkinan dalam badan banyak angin. Sebab kita niat keluarkan yang negatif, so angin tu dia keluar. Mungkin begitulah. Okay? Sebab kita niatkan keluar penyakit, so dia akan keluar. Ada mungkin dia tak keluar habis tu. Sebab kita buat kejap. Biar dia keluar, tak apa. So, apa komen? Megat, bayangan rasa badan, Alhamdulillah. Okay. So, ingat tu dia punya konsep dia. Meditasi, pertama kita kena baca Fatihah untuk diri kita. Tegakkan tulang belakang. Pandang hidung, pejam mata, tarik nafas perlahan-lahan, tahan dan lepas. Okay, itu ya. Kemudian, setiap kali tarik nafas, kita niatkan bertenaga, semakin cergas, semakin bersemangat. Okay. Bila lepaskan nafas, kita bayangkan, kita niatkan keluar segala yang negatif. Keluar segala kemurungan, keluar segala masalah, keluar segala penyakit. Dan terbayangkan bila keluar kat mulut kita bagaikan asap hitam keluar. Okay. Kalau kita nak keluarkan kepanasan badan, kita bayangkan warna merah keluar. Bila merah keluar, maksud itulah kepanasan keluar. Dan kita kena hayati. Sebab meditasi dia kena membayangkan dan hati dia kena merasai, menghayati. So gabungkan penghayatan dan juga bayangan minda. Barulah kita punya otak ni, dia punya mindset dia akan diubah. Mindset dia hanya boleh ubah bila ada penyatuan membayangkan, visualkan dan juga dengan emosi, merasakan. Okay. Bayang dan rasa digabungkan, barulah kita boleh ubah kita punya corak pemikiran. So, itu antara basic punya cara untuk nak program. Ini dipanggil meditasi untuk merehatkan jasad, merehatkan emosi, merehatkan minda kita. Ini basic lah. So, bila mahir benda ni, baru boleh pergi pada yang lebih tinggi lagi, iaitu macam mana nak set otak kita. Kita nak ubah sesuai. Tadi kita just buang penyakit. Kalau penyakit pun boleh buang, kita akan buang segala negatif belief. Sistem belief kita, sistem kepercayaan yang negatif kita akan delete, kita akan reprogram menjadi kepada sistem kepercayaan yang lebih positif lagi. Dengan syarat, kena mahir buat meditasi asas ini dahulu. Kalau tak boleh rasa juga, kena start pada basic, iaitu pejam mata kiraan 1 hingga 100, 100 hingga 1 buka mata. Pasal nak rasa feel, nak rasa daripada beta kepada alpha. Pada gelombang beta, sedar, pada gelombang yang separa sedar ataupun bersantai. Nak rasa itu dulu. Bila dapat rasa alpha tu boleh masuk program. Okay? So otak kita ni, minda kita ni, bila dia keadaan alpha, dia akan terima apa sahaja saranan. Yang baik pun dia terima, yang jahat pun dia terima. Dia terima, dia tak akan pertikaikan. Sebab alpha, kalau beta dia akan pertikaikan sebab ada logik akal. Tapi alpha tak ada, dia akan terima sepenuhnya. So itulah yang kita nak, yang cikgu nak sampaikan pada malam ini, seni tafakur ini. Ini basic ni ya. Ini meditasi universal. Okay, nak lebih mendalam tentang macam mana meditasi Islam, macam mana meditasi kerohanian, ada lain. Itu kena join cikgu punya kelas. Okay, cikgu insyaAllah buat kelas tu pada, kalau tak ada orang bintang, insyaAllah pada Sabtu malam Ahad depan lah. Okay, Sabtu malam Ahad depan nak buat 10 hari bulan. Okay, mungkin 3 jam lah, 9.30 sampai ke pukul 12.30. Kita akan cerita terus macam mana nak buat meditasi yang lebih upgrade lagi. Dan macam mana nak set otak kita dengan keadaan kita bersantai ni. Keadaan kita dalam keadaan alpha. Kita nak set program minda kita. So kena buat dah faham, dah mahir. Kena buat selama at least 21 hari. Kalau nak ubah kita punya mind setting ini. So bila kita dah biasa buat, dah tahu program, kita akan buat macam-macam lagi kita buat. Sebab nak dapatkan dia punya konsep dan juga kaedah dia ya.
Bila dah mahir tu, kita boleh create macam-macam style untuk nak capai hajat kita menerusi program minda. Rasa lawyer macam nak muntah. Tu ada masalah angin dan juga masalah dekat kepala tu. Dia punya wave tu tak seimbang tu. Okay. Okey, so ada apa-apa nak ditanya ataupun ada siapa nak komen apa-apa, silakan sebelum kita mengakhiri sembang-sembang pada hari ini. So, siapa yang berminat nak join Cikgu Mia webinar, nanti cikgu akan masuk dalam ni lah. Cikgu akan masuk dalam komen dia punya link dia untuk masuk ke grup sementara Telegram. Okay, kalau siapa yang berminat nak join webinar cikgu pada Sabtu depan 10 hari bulan 9.30 malam. Okay. InsyaAllah. Jadi kalau dah nak masuk webinar nanti, kita akan bersembang ataupun cikgu akan ceritakan, ajak kongsi selama 3 jam, lebih kurang 3 jam. Kemudian dia punya susulan, kita akan bagi video yang dirakam untuk tontonan semula, memudahkan kita nak ulang kaji. Dan cikgu akan bagi bahan-bahan dia, termasuklah irama-irama alfa, irama-irama theta untuk nak lihatkan otak kita, dan juga video yang untuk set otak kita. Okay. Kalau ikut harga tu semua memang mahal lah. Okay. Dapatkan music theta pun 150 yang cikgu beli pun, music theta tu je. Okay, belum masuk audio yang cikgu buat sendiri. Jadi kita tak charge tinggi pun. Okay. Tak sampai RM50 pun, insyaAllah. Nanti cikgu akan masukkan link dia dalam komen nanti cikgu masukkan link dia. So siapa yang berhajat boleh masuk ke grup tu dulu. Kemudian kita akan sembang sikit, betul hari Sabtu Ahad. Malam Ahad depan kita akan buat kelas untuk nak kuasai kita punya minda dan emosi kita. So kita nak selahkan kita punya potensi diri kita yang sebenarnya untuk upgrade kita punya kehidupan. Okey, alhamdulillah Fairuz dah lega. Okey. So ada apa-apa nak di-komen lagi, silakan. Okay, yang mana belum share lah cikgu punya live ni untuk kebaikan pada orang lain. Okay. Kalau kita tak boleh nyampaikan, kita sampaikanlah cara berkongsi. Okay. Itu je. So, ada apa nak tanya, silakan. Kita bagi masa dalam 5 minit. Okay. 5 minit untuk soal jawab, untuk nak cerita apa-apa ke tentang pengalaman merasai bermeditasi ini dan sebagainya. Tapi ingat dia punya asasnya kena ada, bila kita dekat alfa tu kena ada bayangan minda, kena membayangkan, visualize sesuatu, dan juga kena ada penghayatan. Okay. Bila ada keduanya, penghayatan dan juga membayangkan ataupun visual tu, baru mudah lagi cepat program minda tu dapat dilaksanakan. Dia dapat kita nak reframe kita punya sistem kepercayaan tu. Kalau hanya membayangkan tak boleh. Kalau hanya merasa pun tak boleh. Dia kena ada dua-dua tu. Baru dia boleh memudahkan untuk resetting kita punya sistem kepercayaan dalam minda kita ni. InsyaAllah. Okay. Nak tahu lanjut, join kelas. InsyaAllah kita akan cerita panjang lebar untuk nak faham. Cikgu akan ajar terus straightforward untuk guna je. Okay. Kita sembang sikit demi teori lebih kurang. Terus ajar banyak praktikal, banyak amali yang nak dibuat. Dan kita akan bagi bimbingan lah. Lepas habis kelas kita akan bimbing lagi sampai 1 bulan. Tanya soalan ke apa, insyaAllah. Okay, so kalau tak ada apa soalan, okay, nanti cikgu akan masuk link kat sini. So boleh tengok kemudian lah. Cikgu masukkan link dekat sini. Link nak masuk join ke grup Telegram tersebut. So itu sahaja untuk balik malam ini. Semoga dapat memberi manfaat pada yang mendengar. Dan juga manfaat pada mereka yang share, dan orang yang share itu dapat melihat apa yang cikgu ajar pada hari ini. Okay, kalau ada salah dan silap, minta maaf banyak-banyak. Okay, kata kasar bahasa, tersalah bicara dan sebagainya. So, InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu depan.
hari sama ada hari Ahad atau hari Selasa. Sebab patut aku buat hari Selasa, tapi minggu lepas balik kampung. Aku pasal buat hari Ahad. Minggu ni pula Selasa pun ada program dekat Ipoh, terpaksa buat hari Ahad juga. Jadi mungkin hari Ahad lah senang cerita kan. Tengoklah sama ada hari Ahad atau hari Selasa kita cikgu akan live lah. Mana start akan live, cikgu akan buat macam-macam tajuk untuk kita bincang, sembang-sembang, nak bagi rasa, nak bagi kongsi ilmu pada yang lain insya-Allah. So itu saja, insya-Allah jumpa lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.